Okey. Mari cikgu lukiskan sudut ni. Ni sudut berapa ni? Ni 60 60 darjah kan? 60. Mana ke tadi 60. Kau nak cari yang ni kan? Satu sini. So gerabak tu pergi sana kan? Okey, gerabak tu pergi sana. Okey, sekarang ni berapa sudut sini? Farish. Kalau sini 60, sini berapa? 120. 120 darjah. Ya, 120. Sebab ni jumlah ni tambangan ni mesti 180 kan. So 180 tolak 60 dapatlah ni 120. Okey, lepas tu. Baik, sekejap Okey, so kita pun keluarkanlah segitiga ni. Dia jadi macam ni kan. Ni 120 darjah. Yang ni berapa? Ni 100 Newton Ni 100 Newton. Sekejap. Ni 100 Newton. Yang ni pun 100 Newton juga. So kalau ni 100 Newton, yang ni pun 100 Newton. Ini 100 Newton, yang ini pun 100 Newton. Jadi yang ni 100 Newton, yang sini 100 Newton. Okey, lepas tu buat cara add mat. Okey. Sekejap Cikgu padan yang tu sekejap. Okey Farish, buat cara add mat. Ni A, B, C. Okey, 100 kuasa 2 tambah 100 kuasa 2. Lepas tu tolak. Buat kat mana tu? Buat kat bawah ke buat kat sini? Okey. Tolak 2. A100. B100. Lepas tu tak ada space lah. Mana lagi? Saya padam sambung. Tak apa, cikgu sambung kat situ. Yang mana tak ada space dah. Sekejap. Okey. 100 kuasa 2 tambah 100 kuasa 2 tolak 2 darab 100 and then darab dengan cos apa? Cos 120 kan? Okey, jawapannya apa? Nanti kat sini Farish, jawapannya adalah Satu tujuh. Allah. Berapa tu? Tu padam balik. Tak padam pun. Dah padam dah. Okey, tu jawapannya. 173. Okey, 173 point 21. 173.21. Unit apa unit? Respon unit. Okey, Newton. Faham tak tulisan Farish? Nampak tak Farish lukis ni? Farish bagi jawapan ni. Nampak. Nampak cantik Ustazah. Kan? Cantik sangat kan, macam masuk tadika je punya ni. Okey, sekejap cikgu cek balik 2 100 lepas tu cos 120. Lepas tu punca kuasa. Okey, 173.21 Newton. 17. Sekejap ni apa benda ni?
Sekejap 173.21 Newton. Okey, so sama tak dengan jawapan yang kalau lukis segi 4 tadi tu? Kalau lukis segi 4 kamu dapat, Okey, kalau lukis segi 4 kamu dapat 173 Newton kan? Kalau guna cara AddMath, dapatlah 173.21 Newton. So sama je. So jawapan AddMath pun diterima, jawapan pakai lukisan berskala pun diterima. Faham ke ni? Faham. Faham. Okey. Okey, next. Lagi tak soalan macam ni. Okey, kita try buat soalan lain pula. Okey, bukan soalan ni, soalan cuma nak pakai soalan lain Sekejap Kita pakai yang trial pun sekejap. Okey, kalau macam ni soalan dia macam ni. Dia katakan Rajah menunjuk mana ke? Okey, Rajah menunjukkan 2 buah bot penunda yang menunda sebuah kapal. Okey, Rajah manakah yang menghasilkan pecutan yang tinggi? So A ke A dia pakai sudut 20 kan? B dia 40, C 60, D 80. So macam nak dapat yang mana satu yang menghasilkan pecutan yang paling tinggi. So pecutan kan A. Sekarang mesti nak cari A, kita ada formula F sama dengan MA, betul tak? So kalau nak cari A yang tinggi, jadi F ni apa hubungan dia ni? Respon. Apa hubungan daya kan? Berkaitan terus. Berkaitan terus. So kalau pecutan dia tinggi, so daya ni pun kena tinggi juga. Ni daya apa ni? So dalam kes ni adalah daya bersih ataupun kita panggil daya paduan. So kamu kena kira lah daya bersih dia. Okay, daya paduan dia. Macam ni paduan. Okay, so nak kira daya paduan samalah pakai teknik yang cikgu ajar tadi tu. Sama ada lukisan berskala ataupun AddMath. Tapi kalau ni kertas satu, takkan nak pakai lukisan berskala pula kan. Senang-senang kita pakai AddMath. Okay, sekarang ni cikgu bagi, nampak ke? Antara A, B, C dan D, apa jawapannya? Cuba korang fikir. 5 minit fikir. Nak senang kita ambil kos yang paling kecil, kita bandingkan dengan kos yang paling berkos pula. Apa benda di berkos ni? Sudut. Kita bandingkan sudut yang paling kecil 20 darjah dengan sudut yang paling besar 80 darjah. Cuba buat. Cikgu nak tahu berapa daya paduan, daya bersih yang menarik kapal ni. Kalau sudut 20 darjah dengan kalau yang sudut 80 darjah. Cuba buat. Tengah buat ke tu? Dah buat ke? Tengah buat cuba buat. Kita pakai cara AddMath dah senang. Okay. So satu tarik sana, satu tarik sini. So ni 20 darjah. So kita buatlah segi 4. Okay. Kalau macam ni segi 4 ni segi 4 selari lah. Okay macam ni. Lepas tu macam ni selari ke ni? Okay lah, tak kisahlah Okay, selari lah ni. Okay, so yang ni dia tak bagi daya. Kalau tak bagi daya, kamu tetapkan daya. Kamu nak daya berapa? 100. 100 Newton. Kamu nak ni 100 Newton. So kalau ni 100 Newton, kamu nak ni 100 Newton Kalau tarik ke sana 100 Newton, yang ke bawah ni nak buat berapa? Kamu nak buat apa? Bagi je apa penilai. Berapa 80. nak? 80. Okay, 80 Newton. So ni 80 Newton. Jadi ni 80, yang ni pun 80 Newton, yang ni 100, yang ni pun 100.
Newton. Okey. Kita buat cara add je kan. So kalau ni 20, ini berapa sudut dia? Respon. 160. 160 kan, 160 darjah. Okay, sekarang ni kapal ni dia akan ke sana lah. Ni dah daya paduan dia, okay, daya bersih untuk kapal tersebut. Dia akan ke sana. Okay, kapalnya akan pergi ke sini sebenarnya. Bukan diikut yang ni ke, diikut yang ini ke tak, dia pergi kat tengah Okay, so nak cari yang inilah sebenarnya, okay, nak cari yang ini. So kita pun buatlah asingkan segitiga tu kan, bagi nampak apa? Bagi nampak kemas kan, 80 Newton dengan 100 Newton. Ni berapa ni? 160 darjah. Okey, so pakailah cara add. Cara add apa? Ni A, ni B, ni C. So C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2 AB, lepas tu cos 100 darjah. Okey, A kuasa 2 berapa ni? Ni 80 kuasa 2 tambah apa ni? 100 kuasa 2 tolak 2, 80, ni 100 cos 160. Okey, dapat berapa? Respon. Satu 38.49. Ya, kejap cikgu cek sekejap. Ni cos 160. Lepas tu punca kuasa. Punca kuasa dapat 177 point apa Suhai? Suhai ke tadi? 177 point berapa? 3. 29. Kalau nak bunda kan bunda betul. 29 ke 30? 30. 30. So 177.30 Newton. Jadi kat sini adalah 177.30 Newton. Okey, ini untuk gambar A. Okey, dia punya daya paduan yang menarik kapal ni. Okey, daya paduan, daya bersih dia. Iaitu apa ni? 177.30 Newton. Okey, cuba buat sudut yang ni lah, sudut yang besar ni. Yang 80 darjah ni. Cuba buat. Dapat berapa pula dia punya daya paduan ni, daya bersih dia ni. 38.49. Oh, cepatnya kira. Okey, kejap kita buat ni. Lepas tu ni. So kita buatlah macam segi 4 selari kan. Buatlah macam segi 4 selari. Macam ni okey. So ni berapa sudut ni? Ni 80 darjah. So tadi kalau kamu soalan tadi kamu dah tetapkan yang ni nak tarik 100 Newton, yang ni 80 Newton. So untuk gambar yang ini pun kena sama juga. Daya dia kena tetaplah sama, okey, barulah kita boleh buat perbandingan. So ni 100 Newton, yang ni berapa tadi? 80 Newton ni 80 Newton, ni 100 Newton. Okey. So kalau ni 80 darjah, yang ni berapa? 100. Ni 100 kan, 100 darjah. So nak tarik kapal ni dia akan ke sana kan. So kalau ni tarik sini 100 Newton, ni tarik sini 80 Newton, maksudnya kapal ni akan ke sana. Okey, dia akan ke sana. Okey. Jadi kamu pun carilah, okey. Buatlah, asingkanlah segitiga tu kan. Kat mana nak asing ni? Nanti gua asing kat sini lah. Ni dengan sini. Sini. Yang ni 100 darjah, ni 80 Newton, ni 100 Newton. Itulah 100 Newton. 80 Newton, 100 Newton, ni 100 darjah. Kamu nak cari ni daya paduan dia. Daya bersih dia. Okey. So yang ni A, yang ni B, yang ni C. Okey, jadi nak cari C kuasa 2. Okey. 80 kuasa 2 tambah 100 kuasa 2 tolak 2 dapat 80 dapat 100. Lepas tu cos berapa ni? Cos 100.
So apakah C? Dah kira dah. 138. Okey. Sekejap cikgu check. Tolak 2 A 100 cos 100. Punca kuasa. 138. Dia ada perpuluhan kan? 138 4. 49. minimum 2 tempat perpuluhan. So 138.49. Okey, 49 Newton. Maksudnya yang ni 138.49 Newton. Maksudnya daya paduan kapal ni ke sana. Okey, daya paduan dia, daya bersih dia. Okey, 138.49 Newton. Okey, sekarang ni tengok daya siapa yang lebih tinggi ni? Yang mana? A. Kalau yang ni 138 je. Kalau yang A ni 177.30 Newton. So daya ni lebih tinggi. So kalau daya ni lebih tinggi, okay, kalau daya ni lebih tinggi, so pecutan dia lebih tinggi. So jawapannya adalah A. Macam tu lah cara nak jawab soalan exam. Faham ke setakat ni? Faham. 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 Senang je kan? Okay. Senang je. Okay, next. Bagaimana lah? Okay, kita pergi soalan yang lain pula. Okay, contoh 28. Okay, ni lain pula. Ni dah tak ada dah segi 4 selari ke, AdMath ke, tak ada dah. Ni lain pula soalan ni. Okay. So, kita pergi. Ni seorang pekerja menolak mesin penggoleh, okay, dengan daya dia 120 Newton mengikut arah pemegang yang membuat satu sudut dia 30 darjah dengan garis sudut seperti tunjukkan dalam rajah 2.59. Okey, hitungkan komponen daya yang membolehkan mesin itu bergerak ke hadapan. Okey, kalau soalan macam ni, kamu kena tahu kita ada daya. Kalau dia macam graf kan, kamu tahu kan graf kita ada paksi X, betul tak? Lepas tu kita ada paksi Y, betul tak? So kalau yang melintang kita panggil paksi X, kalau yang menegak kita panggil paksi Y. So dalam daya ni pun dia ada komponen dia juga, okey? Dia ada komponen daya X dengan komponen daya Y. So komponen daya X tu yang melintang, okey? Apa-apa yang melintang kita panggil daya X, Fx. Apa-apa yang menegak kita panggil daya Y, Fy. Okey, so sekarang ni komponen daya tolakan yang membolehkan mesin itu bergerak ke hadapan. Okey, sekarang ni komponen daya apa yang menyebabkan mesin ni boleh ke hadapan? Fx ke Fy? Respon. X. Ya, Fx. So kamu nak kena cari dia punya Fx. Fx yang melintang tu. Okey, so nak cari Fx. Okey, senang je. Caranya adalah kamu buatlah macam segitiga sebab nanti kita nak main dengan teorem Pythagoras. Okey. So tadi kamu yang boleh ke depan ni Fx kan? Fx. So kan ni kan sudut 30 kan. Kamu buatlah dia melintang macam ni. Okey, so ni adalah Fx. Okey, ni Fx. Lepas tu buatlah segitiga macam ni. Boleh tak? So jadilah macam segitiga sudut tegak. Okey. Okey, ni cikgu padangkan ni. Okey, jadilah segitiga sudut tegak. So kamu nak cari Fx. Yang ni yang macam hypotenuse ni dia kata hypotenuse ni berapa? Respon. Dia kata dia tolak mesin penggelik ni dengan daya 120 Newton. Dia dah siap lukis dah. Dia tolak dengan 120 Newton. So 120 Newton tu adalah dia punya hypotenuse dia ni ni hypotenuse. So nak cari Fx. Boleh tak? Pakailah tu. Boleh. Boleh sangat kan. Cikgu lukislah ni sudut 30 darjah. Ni nak cari Fx. Yang hypotenuse ni daya dia adalah 120 Newton. Okey. Okey, kita nak pakai apa ni? Cos. 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 Ya, kita pakai cos. Cos kan apa bersebelahan bersebelahan sudut iaitu Fx.
tak tahu kan, fx per dengan hypotenuse, ni hypotenuse 120. Okay, so cos 30 darjah. So boleh cari fx. So apa fx dia? Darab je berapa? 103.92. Okay, so dapatlah 103.92. Okay, apa unit dia? Kalau unit daya Newton. mestilah Newton. Newton. Ingat ya jawapan fizik, apa-apa jawapan pengiraan, make sure ada unit Okay. So 120 darab cos 30. Okay, 102, kita ambil dua tempat perpuluhan kan. So 103.92 Newton. So inilah komponen daya tolakan, okay, yang membolehkan mesin tu ke hadapan. So iaitu Fx. Okay, next. Komponen daya tolakan yang membantu memampatkan tanah di bawah mesin. Mana tanah? Tanah di bawah mesin je nak mampat. Kalau mampat kita mestilah kita tolak mesin ni ke mana? Ke bawah, betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Nak memampatkan tanah di bawah mesin. So mestilah dia ke bawah. So bila ke bawah, kamu cari apa sebenarnya ni? Fx ke Fy? FY. Fy. Ya, kamu cari Fy. Okay, Fy. Kan cikgu kata Fy ni yang menegak kan. So apa-apa yang menegak tu Fy lah. Okay, so nak cari Fy. So Fy dia, yang ni, okay, sama lah tadi macam segitiga teorem Pythagoras. Ni lah Fy dia. Okay, ni Fy dia. Nak tolak mesin tu ke bawah, memampatkan mesin tu ke bawah. So nak cari Fy. So nak cari Fy pakai apa ni? Kita ada sudut 30, kita ada ni 120 Newton. Pakai apa? Teorem. Cos atau tan? Pakai sin. Sin. Oh, pakai sin. Okay. Yang bertentangan sudut per dengan hypotenuse. Jadi, kita pakailah sin. Okay. Jadi, Fy per dengan hypotenuse 120 Newton ni. And then sin 30. Okay, dapat berapa? 60. Okay. 60 Newton. 120 darab sin 30. Okay, dapatlah 60 Newton. So Fy dia adalah 60 Newton. Okay, daya yang memampatkan tanah kat bawah mesin. Okay, macam tu je. Faham tak setakat ni? Faham. 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 Okay, senang je kan. Okay, next. Tiba-tiba macam ni pula dah. Satah condong pula dah. Macam nak buat satah condong? Okay, caranya adalah kenapa ni? Sekejap Okay. Sebenarnya kan kalau kamu nak senang, kamu hafal je W sin 30 ni. Tapi nak tahu kenapa dia W sin 30? Okay, kan cikgu explain. Okay, sekejap ni kita ada satah condong. Lepas tu kita ada kotak. Ni kotak objek. Okay, lepas tu dia kata suatu kotak berjisim 30 kg bergerak menuruni suatu landasan condong pada sudut 30 darjah. Okey, dengan garis ufuk seperti tunjukkan. Okey, hitung komponen berat yang menggerakkan kotak itu menerusi landasan. Okey. Yang menggerakkan kotak itu menerusi landasan. So kotak tu dia turun macam ni. Bila dia turun, yang menggerakkan kotak tu, okey. Bila dia turun, ni apa ni? Ni sebenarnya Fx ke Fy. So bila kamu nak tengok, kamu kena tengok cara sengit. Sebab ni condong kan, bila condong kamu kena tengok secara sengit lah. So kalau ni sengit, mana Fx. kalau dia ni adalah Fx ya, ni adalah Fx. Yang menegak ni adalah Fy. So kamu kena sengitkan kepala kamu, okey? Macam tu. So jadi macam ni lah, okey. Ni cikgu buat macam graf kan. Paksi Y, paksi X kan. Okey, Fy, Fx. So kamu nak cari Fx. Okey, sekarang ni okey. Lepas tu dia kata pula
Dia kata kotak ni 30 kg. Kalau 30 kg, berapa berat dia? Kalau kita pakai ni lah, pecutan graviti dia 10 kan. So kalau 1 kg, 10, 30 kg, berapa? Berapa? 300 Newton. 300 kan? Okey, 300 Newton. So dia punya berat dia ni adalah 300 Newton. Okey, sekarang ni 30 darjah. Bila 30 darjah, yang ini nampak tak? Ni sebenarnya gambar segitiga tegak ni. Ni sebenarnya tegak tegak. So ni 90. So ini berapa? Respon. Ni segitiga ni. Kalau ni 90, ni 30, ini berapa? 60. 60. 60. Okey, ni 60 darjah. Okey, lepas tu kita pun okey, yang komponen daya Fy dengan Fx ni kan dia sengit. Bila dia sengit, boleh tak kita tegakkan dia supaya kita tak adalah kepala kita tak adalah tenleng kan. So bila kita nak tegakkan dia akan jadi yang ni Fy, yang ni yang Fx tadi tu lah kan, Fx. Okey. Tapi dia bukan arrow sini, dia arrow sini kan. Okey. So ni Fy, ni Fx. Lepas tu kalau kita sengit so ni dia akan jadi kejap belum lagi. Kejap. Sebelum nak tegak tu kamu kena tahu dulu ni sudut ni berapa Okey, siapa boleh tahu ni sudut ni berapa Ni nampak tak dia macam apa tu sudut tegak kan. Ni sepatutnya ni 90. 30. Okey. So kalau ni 90 tolak yang ni 60, so yang ni dapat 30 darjah. Okey, tu 30 darjah. Jadi okey, so cikgu ni yang berat tadi tu kan, yang bawah. Okey, ni yang berat tadi tu kan, 300 Newton tadi tu. So bila cikgu dah tegakkan jadi macam ni, tegakkan Fy menegak, Fx melintang ni. So yang kali hijau tu yang berat tu dia jadi macam ni lah, betul tak? Lepas tu yang kat sebelah ni adalah 30 darjah. Okey, yang ni nampak? Ni faham tak yang ni? Cikgu tegakkan ni. Faham. Faham. Okey, bagus, faham. Okey. Lepas tu okey, so yang kali hijau tu kan berat. Jadi yang kali hijau tu berat dia berapa tadi? 300 Newton 300 Newton. Okey, macam ni lah 300 Newton. Jadi kamu nak cari apa ni? Kamu nak cari yang ni kan? Sekejap mana? Kamu nak cari yang ni kan, yang dia turun. Kan kotak ni dia turun. Kejap So bila kotak ni dia turun satah, so kamu nak cari yang ni lah, Fx ni kan. Okey, so kamu nak cari Fx lah sebenarnya. Okey, so ni lah Fx dia kan, ni Fx dia. Okey, boleh tak kau cikgu buat macam ni, Fx dia kat sini? Sama tak? Cikgu nak jadikan dia sama je kan. So kamu nak cikgu jadikan dia segitiga. So ni Fx. Okey, ni sudut 90 darjah. Ini 30. So boleh tak cari Fx? Boleh kan? Boleh. Pakai apa ni? Sin. Cos ke tan? Sin. Sign. Ya, pakai sin. So pakai sin. Jadi sin bertentangan sudut 30 Fx per dengan hipotenus 300 sama dengan sin 30 darjah. So nak cari Fx sama dengan 300 Newton darab dengan sin 30 darjah. So dapat berapa Fx dia? Respon. 150 Newton. 50. Ya. Dapatlah 150 Newton. So itulah komponen daya yang menggerakkan kotak ni ke bawah, iaitu 150 Newton dia punya Fx dia. Okey. Sebab itulah kalau kamu perasan kat sini dia kata pakai apa? W sin 30. Maksudnya W tu berat
berat yang berapa? 300 Newton ni. Okay, kan dia suruh pakai W sin 30 kan. So W tu adalah berat 300 Newton darab dengan sin 30 darjah. So setengah dalam ada setengah dalam apa ni, kalau kamu pasal dalam buku, mana-mana buku dia suka suruh kamu hafal je benda ni. So kalau nak cari Fx ni, kamu hafal je W sin 30. Tapi kalau kamu rasa macam susah nak hafal sin, kamu lukislah. Macam mana boleh dapat ni W sin 30. So kamu lukislah macam ni. Lukis, lepas tu kamu tahu nak cari macam mana. Sekarang mana kamu prefer? Lukis satu persatu ke atau kamu hafal je W sin 30? Kamu suka yang mana? Hello? Tahu lah Zaza. Tak tahu? Dua Okey. boleh kot. Saya dulu boleh. Oh, maksudnya hafal pun boleh, lukis pun boleh. Macam tu Okey, tapi cikgu lebih suka kamu lukis supaya kamu tahu kenapa W sin 30. Sebab benda ni lah Sebab benda ni lah yang menyebabkan formula adalah W sin 30. Sebab kalau kamu hafal je, nanti kan kamu tersilap. Nanti tiba-tiba kamu buat W cos 30. Kan dah salah. Kita kalau tak cos pun kamu terbuat tan kan. Kan dah salah. So sebenarnya cikgu suka lagi kamu lukis macam ni. Nampaklah apa yang kamu cari itulah. Okey. Dah settle dah yang itu. Lepas tu apa lagi? Lepas tu dia kata pula. Dia kata hitung pecutan kotak menuruni landasan jika daya geseran antara kotak dengan landasan ialah 30 Newton. Tiba-tiba dia ada pula daya geseran dia. Iaitu kalau objek dia ke bawah, daya geseran dia mestilah ke atas, betul tak? So daya geseran dia adalah 30 Newton. Okey. Tadi daya ke bawah 150 Newton kan, Fx. So daya geseran dia 30 Newton. So apakah daya bersih dia? Respon. 150 Newton ni bukan daya bersih tau. Berapa daya bersih dia? 120. Daya bersih 120 Newton. Jadi daya bersih dia kita pakai formula dia tak ada formula lah, kamu tengok je lah yang mana tolak kan. So yang ni 150 Newton kan lebih besar daripada 30 Newton, betul tak? So mestilah 150 tolak 30. Jadilah 120 Newton. So inilah dia punya daya bersih. Okey. So nak cari pecutan pakai formula apa? Kamu dah ada dah ni daya bersih. Kamu dah ada daya bersih. Lepas tu kamu dah ada apa lagi yang kamu ada? Kamu ada jisim. So boleh pakai formula apa? F sama dengan MA. F sama dengan MA. Pakai F sama dengan MA. So dalam formula ni F ni adalah daya bersih daya bersih. Maksudnya dah tolak dah daya geseran dia. Iaitu 120 Newton. So 120 Newton. Lepas tu M, jisimnya berapa tadi jisim? 30 kilogram. Okey. Sekejap jisim dia ni 30 kilogram. Okey. So kita masuk je dalam formula. Sekejap. F sama dengan MA. So F ni adalah daya bersih. So dah kira dah daya bersih 120, M 30, lepas tu A. So dapat berapa ni? 30A sama dengan 120A. 120 bahagi 30 dapat berapa? Respon. 4. Ya 4. Okay, sekarang ni apa unit je ni? Pecutan ni, unit pecutan. Standard International FPS. Let's go. MS negatif 2. So inilah pecutan dia, okey. 4 meter saat negatif 2. Maksudnya kotak ni dia akan turun, okey, dengan Fx itu dia turun, tapi daya bersih yang turun tu 120 Newton dengan memecut sebanyak,
dia akan memecut sebanyak tu 4 meter, saat negatif 2. Okey, macam itulah. Boleh? Boleh. Okey. Apa lagi Okey. Dah penat lah. Penat ke? Lagi 5 minit kelas. Nak try tak soalan lain? Nak? Okey. Tak penat ke? Best tak tajuk ni? Banyaknya kira kan? Cikgu dah post dah video. Korang dah tahu ke siapa yang menang video fizik tu? Tak tahu lagi Belum. Belum. Oh, cikgu tak. Belum. Habis tu yang view dekat cikgu punya YouTube tu siapa yang view? Ingatkan kamu yang view kan? Ada cikgu forward lah video dia. Yang pemenang tu. Okey. Okey, ni lah cikgu bagi latihan. Kamu try fikir kejap latihan dia macam ni je. Salin lah soalan. Okey, latihan ni adalah ni landasan. Lepas tu cikgu buat ni sudut berapa cikgu buatlah 60 darjah tukar soalan. 60 darjah. Lepas tu ni kotak. Ni kotak. Lepas tu cikgu kata kotak ni ke atas, okey. Dia bukan turun bawah, dia ke atas. Okey. Lepas tu cari nilai F. Jangan cari nilai F. Apa soalan? Jangan nak reka. Cari F. Okey. Cari nilai F. Cari nilai F jika kotak itu